الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والشهداء والصالحين وآل كل والصحابة أجمعين وإلى أرواح أسلافنا وهواشينا وأقاربنا ومشايخنا ومحبينا ومن له حق علينا شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى صدق الله العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته في الدارين آمين يا رب العالمين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia daripadanya dapat sama-sama kita menyambung pengajian kita pada malam ini insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa merahmati, memberkati serta meredai kita dunia hingga ke akhirat nanti insya-Allah. Baik, sebelum kita masuk pada pengajian, mari sama-sama kita niat sahaja aku iktikaf dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu wa taala, dan sama-sama kita niat sahaja aku menuntut ilmu kerana Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab kita Aqidatun Najin, muka surat 21 baris ke-15 daripada atas. Dan kedua,
kedua daripada wahdaniyat. Yang pertama kita sudah bicara, yang pertama wahdaniyat pada zat. Wahdaniyat pada zat. Pada hari ini kita nak bicara wahdaniyat pada sifat. Baik. Dan kedua daripada wahdaniyat, iaitu wahdaniyat pada sifat. Wahdaniyat pada sifat. Bagaimana kita nak kata Allah Ta'ala pada sifat? Allah Ta'ala pada sifat. Dan makna Allah Ta'ala atau wahdaniyat Allah Ta'ala pada sifat. Makna yang pertama, iaitu kita nak nafikan muttasil pada sifat. Sebagaimana yang kita sudah catat pada minggu lepas di papan tu. Yang pertama kita nak nafikan muttasil pada sifat. Lagu mana? Dengan kata kita tiada berbilang-bilang sifat bagi zat, tiada berbilang-bilang sifat bagi zat yang suci. Zat tu yang suci, tiada berbilang daripada satu jenis. Ataupun kita tulis bawah ni daripada jenis yang sama, jenis yang satu. Mana satu jenis itu satu saja, tak berbilang. Kalau kita kata kudrat, satu je kudrat. Iradat, satu iradat. Ilmu, satu ilmu. Gitu. Hayat pun satu. Sama' satu. Basar satu. Kalam satu. Satu belakang. Tak boleh bilang setiap satu daripada sifat Tuhan tu, malaikat satu-satu pada setiap jenis. Bilang wujud kidam tu tak apa. Jangan bilang pada satu benda tu, satu sifat tu bilang sampai 2 sampai 3, tak boleh. Daripada jenis tular, jenis yang sama, tu tak boleh. Baik. Tu kata tiada berbilang-bilang sifat bagi zat yang suci. Tiada berbilang, tepat takluk dia, tiada berbilang daripada satu jenis. Misal berbilang. Misal berbilang ni, bukan misal tidak berbilang. Misal berbilang. Seperti ada baginya bagi Allah 2 kudrat. Tu makna bilang tu. Tu makna bilang. Seperti ada baginya bagi Allah Ta'ala 2 kudrat. Ataupun lebih banyak daripada 2. 3 ke 4 ke, kata pilih. Sekurang-kurang berbilang 2. Maka manakala 2 pun tak boleh dah, lebih lagi dah. Nak bilang 2 pun tak boleh dah. 2 pun tak panggil sah dah. Bila 2 tu pun tak panggil sah dah. 3, 4 lagi lah tak panggil sah. Tu dia. Baik. Dan 2 iradat. Misal lagi. Dan 2 iradat ataupun lebih, dan 2 ilmu ataupun lebih banyak daripada 2. Tu orang panggil apa? Misal bagi kata berbilang tu. Maka kita nafi Allah Ta'ala tidak berbilang-bilang sifatnya daripada jenis yang satu. Tu dia, kita nafi. Baik.
Itu orang panggil apa? Nafi kam muttasil pada sifat. Nafi kam muttasil pada sifat. Tu. Baik. Hak yang kedua pula, kita nak nafi kam munfasil pada sifat. Nah, kita nak nafi kam munfasil pada sifat. Dan tiada bagi orang yang lain. Tu. Dan tiada bagi orang yang lain, bagi orang yang lainnya atau bagi zat yang lainnya, sifat, yakni satu sifat seperti sifatnya seperti sifat Allah. Yakni dengan kata-kata kita, tidak ada bagi yang lain satu sifat pun yang menyerupai sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu. Sempurna tu. Nafikan muttasil ada dah, nafikan munfasil pun ada dah. Selesai lah dua tu. Misal dia, misal kata tiada bagi orang yang lainnya sifat seperti sifatnya seperti sifat Allah. Mana? Seperti adalah bagi yang lain itu kudrat. Misal. Seperti ada bagi yang lainnya itu kudrat yang kudrat yang mana tu? Seperti ada bagi yang lain itu kudrat seperti kudrat Allah. Macam mana? Boleh mengadakan mungkin, boleh meniadakan mungkin. Tak ada. Hak lain pada Tuhan tak ada kudrat sebagaimana kudrat Tuhan, yang boleh mengadakan mungkin, boleh meniadakan mungkin. Atau ada sifat iradat seperti iradat Allah. Mana? Yang boleh menghendaki mungkin ataupun menghendaki nak mengada atau menghendaki untuk nak meniada. Tak ada. Ataupun tidak ada pada yang lain ilmu seperti ilmu Tuhan yang mengetahuikan segala perkara, yang wajib, yang mustahil dan yang harus. Ataupun ada bagi yang lain hayatnya seperti hayat Tuhan, yang hidupnya dengan sifat hayat bukan dengan roh. Tak ada. Malaikat Allah. Dan tidak ada sama bagi yang lain seperti sama Tuhan yang boleh mendengar akan segala perkara yang ada. Dan tidak ada basar bagi yang lain daripada Allah yang boleh melihat sebagaimana melihat Allah Ta'ala akan segala perkara yang ada. Begitulah. Tu kita nafikan dia. Tidak ada pada yang lain daripada Allah satu sifat pun yang menyerupai sifat Allah, yakni yang memberi bekas sifat tu padanya. Adapun sifat makhluk tak boleh beri bekas. Sifat makhluk tak boleh beri bekas. Nak mengada tak boleh, nak meniada tak boleh. Walaupun nampak rupa kata berlaku pada manusia sekalipun, hakikatnya Allah yang menggerakkan dia. Hakikat Allah yang menjadikan perbuatan tersebut. Tu dia. Nampak tak? Baik. Dan adapun bahawa ada bagi yang lainnya kudrat tiada seperti kudratnya seperti kudrat Allah, maka tiada memberi mudarat ia.
Kalau kita pegang lagu ni, ada yang lain pun sifat kudrat tapi tak serupa dengan kudrat Tuhan. Tak ada masalah tu. Nah, kita kudrat baru. Allah kudrat yang qadim. Allah kudrat dia memberi bekas pada mengada dan meniada. Kudrat kita tak beri bekas. Tak ada masalah. No? Tak jadi masalah. Tak beri mudarat pada akidah kita. Kita tanya, kita ni ada tak kudrat? Ada. Iradat ada tak? Ada. Ilmu ada tak? Ada. Hayat ada tak? Ada. Sama ada tak? Ada. Basar ada tak? Ada. Kalam ada tak? Ada. Adakah semua tu sama dengan hak Tuhan? Jawabnya tidak. Tidak, tak ada apa. Nah, dan kita yakin yang memberi bekas itu Allah, bukan kita. Allah semata-mata yang memberi bekas, bukan kita. Ya itu. Tu dia. Serupa pada nama tak apa. Nah, serupa pada nama tak apa. Lepas tu Wahabi buat modal. Wahabi dia ambil buat modal dia pula dah. Dia kata, kamu kata ada kudrat tapi tak serupa kudrat Tuhan, boleh. Kami kata Tuhan ada tangan tak serupa tangan makhluk. Takkan tak boleh kot. Tangan tu tak boleh pasal dia jisim. Hampa dah telajak. No? Yang kita kata sifat, sifat tak apa. Nah, tepat sifat dia umum. Kalau sebut tangan, dia tak pi lain dah, dia pi pada jisim. Sebut kata tangan, dia tak pi lain dah, dia pi jisim tu lah. Anggota. Saya tu. Walaupun kita tak sama dengan tangan makhluk. Nah, pun tak boleh. Sebab rupa tangan tu pun orang panggil jisim. Bila jisim dia adalah jirim. Bila jirim dia mengambil tempat. Maka pegangan itu mungkin sesuai dengan kamu, sebab kamu pegang Tuhan bertempat. Tapi betul tak? Tak. Berarti pegangan kamu tak betul. Tu. Dia boleh buat modal ke dia. Kalau kita ada kudrat tapi tak sama dengan kudrat Tuhan, kita ada iradat tak sama dengan iradat Tuhan. Sama. Tuhan ada tangan tak serupa tangan kita. Dia buat pikir tu. Tuhan ada muka tak sama dengan muka. Dia hak tu anggota nak pi letak kat Tuhan lagu mana. Sifat-sifat bukan anggota. No? Sifat ni bukan anggota. Tu. Jenuh juga no. Jenuh. Baik. Maka kata dia, adapun bahawa bagi yang lainnya kudrat tiada seperti kudratnya kudrat Allah Ta'ala, maka tiada memberi mudarat dia. Seperti bahawa adalah bagi yang lain itu kudrat yang tiada memberi bekas. Ada kudrat lain tak beri bekas, tak ada apa lah. Maka iaitu muafakat pada nama. Ada kami pun muafakat pada nama juga. Dia nak menang juga. Dia kata kami kata tangan pun muafakat pada nama. Tak sama dengan tangan kita, tak sama dengan muka kita, tak sama dengan kaki kita. Oh, dia kata hampa boleh pula muafakat pada nama, kami tak boleh. Dia jenis degil payah.
payah cakap. No. Kalau orang tua dulu hak jenis degil lagu tu tak apalah, menang ambil kat hangpa lah. Hadiah hangpa tanah kubur ambil. Dia bagi hadiah tanah kubur tu. Dan nak menang juga. Baik, bismillah. Maka iaitu muafakat pada nama kudrat jua, tetapi antara dua kudrat itu bersalahan pada hakikatnya. Bersalahan pada hakikatnya. Kalau begitu kias olehmu. Kiaslah. Kias olehmu pada segala sifat yang lain. Kita ada basar, Tuhan ada basar. Basar kita tak sama dengan basar Tuhan. Basar kita dengan biji mata, basar Tuhan dengan sifat. Mana? Basar Tuhan segala perkara yang ada. Basar kita hak mana depan mata tu pun belum tentu nampak lagi. Basar Tuhan kira ada sudah. Tuhan nampak belakang. Kita nampak. Nampak hak mana depan mata kita. Tu pun tak cerap juga, tak jelas juga. Hak depan mata pun. Baik. Kias olehmu pada segala sifat yang lain yang sah diitlakkan pada hambanya. Hak boleh kita nak itlak pada hamba. Kita nak kata pada hamba boleh. Hamba ada kudrat, hamba ada iradat, hamba ada ilmu. Tapi semua benda hak ada pada hamba tu baru belaka. Bila baru sama dengan yang qadim. Dak. Tu. Baik. Maka iaitu apa dia kata tadi? Tiada berbilang-bilang. Sifat bagi zat yang suci daripada jenis jadi pada satu jenis, dan juga tidak ada bagi yang lain daripada Allah satu sifat seperti sifat Allah. Tu iaitu daripada nafi, ibarat daripada nafi kam muttasil pada sifat. Mana hakam muttasil pada sifat? Iaitu berbilang-bilang. Ada berbilang-bilang, maka kita kata tidak berbilang-bilang. Ada hakam muttasil mana? Iaitu berbilang-bilang sifat bagi zat muqaddasah yang disucikan dia daripada jenis yang satu. Bagi zat yang muqaddasah yang disuci akan dia, ataupun muqaddisah yang disuci, yang suci ia daripada jenis yang satu, tak ada berbilang. Mana seperti barang yang telah lalu sebutnya. Sebut dah tidak berbilang, dua kudrat ke, dua iradat ke, dua ilmu ke, tak ada. Hak yang kedua pula, dan ibarat daripada menafikan kam mumfasil pada sifat. Nafikan mumfasil pada sifat. Mana? Dan iaitu kam mumfasil tu. Jangan pun nafi lagi. Dan iaitu kam mumfasil pada sifat tu, subut sifat, iaitu tetaplah adalah sifat bagi yang lain daripada Allah seperti sifat Allah. Maka kita kata tidak apa? Tidak subut sifat yang lain bagi yang lain daripada Allah Ta'ala. Tidak subut sifat bagi yang lain daripada Allah Ta'ala seperti sifat Allah, juga seperti yang telah lalu sebutnya. Ada apa dah sama tu.
Cuma nak cerita balik, hak tu panggil nafi kam muttasil, yang satu lagi dia panggil nafi kam munfasil. Tu dia. Habis dua dah. Dua dah kita faham. Wahdaniyat pada zat dan wahdaniyat pada sifat. Wahdaniyat pada zat dulu kita nafi dua kam muttasil pada zat, kam munfasil pada zat. Kam muttasil pada zat iaitu apa dia? Zat Tuhan tidak bersusun, zat Tuhan tidak berjuzu, zat Tuhan tidak berkapuh. Dan zat Tuhan tak boleh nak belah bahagi. Hak nafikan munfasil pula, tidak ada zat lain yang serupa dengan zat Tuhan. Hak sifat tadi nafikan muttasilnya, tidak ada sifat Allah Ta'ala itu berbilang-bilang daripada jenis yang sama atau jenis yang satu, seperti dua kudrat, dua iradat dan sebagainya. Dan nafikan munfasil, dan tidak ada bagi yang lain daripada Allah yang bersifat sebagaimana sifat Allah. Tak ada apa-apa, selesai dah tu. Masuk yang ketiga. Masuk yang ketiga. Dan ketiga daripada wahdaniyat kata tiga tu. Yang ketiga wahdaniyat pada perbuatan, iaitu Allah Ta'ala pada perbuatannya, pada perbuatan Allah. Pada perbuatan, ataupun tidak berbilang-bilang Allah pada perbuatan dia. Mana tu nak faham? Dan makna Allah Ta'ala pada perbuatan tu tiada subut, tiada sabit, tiada tetap fi'il, yakni perbuatan bagi yang lain daripada Allah Ta'ala, dan tiada bersekutu yang lain daripada Allah Ta'ala, daripada Allah bagi Allah pada perbuatannya. Maknanya begini, cara mudah tu, bahasa kitab penin juga tu, dengar tu. Kita kata begini, tidak ada perbuatan yang lain yang bersekutu pada perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan senang sikit. Tak ada perbuatan yang lain yang bersekutu pada perbuatan Allah. Contoh, Allah Ta'ala buat langit, ada perbuatan lain dikongsi dengan Tuhan, pakat-pakat buat. Tak ada. Tak ada lagu tu. Sebab tu kita kata tidak ada perbuatan yang lain yang bersekutu dengan perbuatan Allah. Itu cara mudah kita nak faham. Bahasa kitab ni biasalah bahasa kitab tu. Dia kata apa, tengok, tiada subut fi'il bagi yang lain daripada Allah Ta'ala, dan tiada bersekutu yang lain daripada Allah bagi Allah Ta'ala pada perbuatan Allah. Tak ada hak sekutu. Hak sekutu, hak kongsi dengan Tuhan, tak ada. Maka lagu tu iaitu ibarat daripada nafi. Dia campur. Nanti. Ni ada dia selit di bawah ni. Baris yang kelima daripada bawah dia selit juga. Dia tak bubuh situ, dia buat 5. Dia buat 5. Pada kitab yang lain ada 6.
Sini dia buat 5, lepas tu dia bagi peringatan pula bawah ni. Sekejap lagi kita jumpa. Baik, ikut dia dulu. Mana seperti bahawa ada bagi api itu memberi bekas pada menghanguskan, maka tiada ternafikan seperti bahawa ada bagi api itu, bahawa ada bagi api itu memberi bekas pada menghanguskan. Api pun boleh menghanguskan. Kalau kita kata lagu tu, maka tiada ternafikan muttasil pada perbuatan dengan wahdaniyat af'al tu. Sebab apa? Sebab api juga memberi bekas. Allah memberi bekas, api pun memberi bekas. Jadi berlaku apa dia? Dua yang memberi bekas pada satu bekas. Baik. Perhati tu, dia payah sikit tu. Bukan payah masalah, ibarat dia tu payah. Masalah kita faham dah. Jika ditaswirkan, jika dibuat satu gambaran dengan berbilang-bilang af'al. Kita buat satu gambaran, kata banyak perbuatan tu. Banyak perbuatan tu. Kerana af'al Allah Ta'ala itu amat banyak. Dan jika ditaswirkan dengan bahawa tiada berbuat suatu perbuatan malaikat bersekutu akan dia oleh yang lain padanya, maka iaitu dinafikan pula dengan wahdaniyat perbuatan. Kalau kita kata perbuatan Tuhan tu banyak, betul dah. Tapi Tuhan nak buat satu-satu tu, dia pakat, dia kongsi, dia sekutu dengan yang lain. Kalau begitu ternafi. Dinafikan pula dengan wahdaniyat pada perbuatan. Mana? Seperti dijadikan bagi api itu kuah. Misal kata Tuhan buat pada api itu kuah, satu kekuatan ada pada api itu. Dan sebab demikian itu kuah memberi bekas pada barang yang menyerta akan dia. Bila kena api, maka hanguslah benda tu. Yang menyertai dia. Dan seperti adalah bagi hamba itu kudrat, sama juga yang memberi bekas pada perbuatan taat dan maksiat. Hamba sendiri, bukan Tuhan tak memberi bekas. Hamba pun boleh beri bekas juga. Maka segala kam ini iaitu kam muttasil dan kam munfasil. Itu semua tu kita nak nafi belaka. Sama ada kam muttasil ataupun kam munfasil. Baik, kembali apa yang saya tulis baru ni. Kerana kita ambil daripada kenyataan kitab-kitab yang lain, ada ulama bahagi kepada 6. Hak zat selesai baru ni. Selesai dah. Hak sifat selesai. Cuma tang ni hak jadi masalah sikit tang af'al. Jadi saya tulis dengan jelas dah baru ni, bahawasanya Allah Ta'ala pada perbuatan kita nafi juga 2 kam. Supaya selesai. Kalau kita nafi 1 kam, sat lagi masalah kau ni tengok. Jika ditaswir, kalau kita buat satu gambaran begini, lagu ni. Kalau kita buat gambaran begini, lagu ni. Dia tak sudah. Jadi kita ambil pandangan yang mengatakan nafi juga kam muttasi, bukan kam munfasi saja. Lagu mana kita buat baru ni? Tidak ada perbuatan yang lain daripada Allah yang bersekutu dengan perbuatan Allah. Berarti Allah Ta'ala mengadakan suatu
tidak bersekutu dengan perbuatan yang lain. Hak lain tak ada mari masuk campur di dalam perbuatan Tuhan. Kalau perbuatan hamba sendiri itu cerita lain. Hak ni perbuatan Tuhan tapi dimasuk campur oleh perbuatan lain. Tuhan duk buat langit. Lepas tu ada kuasa lagu satu lagi ji. Nah, gi kongsi dengan kuasa Tuhan. Tu tak boleh. Tak boleh no. Itu nafikan muttasil. Hak nafikan munfasil kita buat bagi mudah faham. Apa dia? Tak ada dah satu perbuatan pun yang serupa dengan perbuatan Tuhan. Sebab apa kita kata lagu tu? Kerana perbuatan yang lain itu daripada usaha dan ikhtiar. Adapun perbuatan Allah atas jalan ijad, i'dam, imdad, atas jalan mengada, meniada, mengekal. Itu perbuatan Tuhan. Nah, perbuatan lain ni, perbuatan lain berlaku atas usaha dan ikhtiar. Maka usaha dan ikhtiar itu juga tidak memberi bekas. Contoh kata ikhtiar tu condong hati kita kepada satu-satu perbuatan. Hati kita condong pada satu-satu perbuatan. Tu orang panggil ikhtiar. Pilihan hati. Bila kita pilih, maka Allah menjadikan perbuatan yang kita nak buat tu. Bila Allah Ta'ala menjadikan perbuatan tersebut, Allah Ta'ala menggerakkan anggota kita. Dan pada gerak anggota kita itu, Allah Ta'ala menjadikan kudrat kita ada bersama pada ketika itu. Bukan untuk sama-sama mengada dengan Allah, sama-sama buat dengan Tuhan. Tidak. Hanya ada dia sekadar untuk mengaku sahaja. Kalau kita kata ada kudrat hamba untuk sama-sama buat dengan kudrat Tuhan, orang panggil apa? Syirik. Sekutu. Kan mutasil tu. Kan mutasil. Dan tidak juga kudrat kita semata-mata yang menjadikan perbuatan. Maknanya apa? Mana ada juga perbuatan lain yang boleh mengada seperti perbuatan Tuhan. Tapi oleh kerana dia sandar kudrat tu Tuhan bagi. Hamba yang menjadi keperbuatan tapi dengan kudrat yang Tuhan bagi. Maka hak tu tak sampai tangga kufur, sekadar fasik lagi mubtadi'. Tak kufur tapi fasik lagi mubtadi'. Sebab apa? Sebab mengisbatkan perbuatan hamba tu sendiri. Hamba buat sendiri, bukan Tuhan buat. Tapi dengan kudrat Tuhan bagi. Dia sangkut tang tu ya. Kalau dia tak sangkut tang tu, kafir terus. Maknanya kita pakat dengan Tuhan pun tak boleh. Kafir. Kalau kita semata-mata tapi dengan kudrat Tuhan bagi, fasik. Kalau Allah semata-mata tak terlibat dengan usaha ikhtiar kita, kafir juga. Sebagaimana pegangan Jabariyah. Hak kita buat sendiri perbuatan kita, itu Qadariyah. Allah semata-mata tak sabit langsung dengan kita, Jabariyah. Allah dan kita sekali, syirik. Tak kena belaka. Tak kena belaka tu. Lepas tu hak betul ikut maknanya. Allah Ta'ala bagi kita usaha dan ikhtiar. Maka kita pilih kita nak buat apa. Kita pilih. Pilih dengan mana hati kita condong pada satu-satu pekerjaan tu. Hati kita nak pada satu-satu pekerjaan. Maka bila hati kita nak, Allah Ta'ala pun buat ikut yang kita nak tu.
nak tampak kuat, Allah Ta'ala jadikan kuat. Sekadar hajat kita nak. Nah, maka yang menggerakkan itu Allah. Di dalam gerak hak Tuhan jadikan tu pada perbuatan kita, Allah Ta'ala menjadikan gerak pada perbuatan hak kita pilih tadi. Ketika itu Allah menjadikan kudrat kita ada bersama, tetapi ada di situ hanyalah untuk mengakui kita yang buat. Sebab apa nak mengaku? Sedangkan Tuhan yang menggerak, kerana kita yang pilih. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kudrat kita tak beri apa-apa bekas. Payah juga noh. Telajak jaga berdoa. Nah, kita tak ada apa, Tuhan belaka. Kafir. Kita sekali dengan Tuhan pakat-pakat buat, kafir juga. Kita semata-mata, tapi dengan kudrat Tuhan bagi, fasik lagi mubtadi', pada kufurnya khilaf. Hak nak hak mana? Allah Ta'ala bagi usaha dan ikhtiar pada kita, maka kita pilihlah hak kita nak apa dia, berdasarkan kepada hidayat kita tu. Hidayat tabi'i, hidayat hawasi, hidayat din, hidayat akli. Nah, kita ada akal, kita ada agama, pilihlah kita nak ke mana. Maka bila kita dah pilih, Allah Ta'ala menjadikan perbuatan yang kita pilih itu. Di dalam Allah Ta'ala menjadi perbuatan itu, Allah Ta'ala menjadikan kudrat kita ada bersama pada ketika itu. Tetapi bukan untuk menjadi, sekadar untuk mengaku, kerana itu pilihan. Berdosa tak? Kalau buat salah, berdosa. Sebab apa? Kita yang pilih. Kalau buat elok, buat taat, dapat pahala. Sebab apa? Sebab kita yang pilih. Padahal pilih tu amrun iktibari saja, bukan benda wujudi. Tak nampak pun. Dapat dirasa saja. Kita rasa, kata kita nak. Boleh tengok tak kita nak lagu mana? Tak boleh. Tahu dan rasa. Allahu Akbar. Nak kata mudah, payah juga. Nak kata payah, tak payah mana gitulah. Allah. Wahabi banyak duk mengaku tang ni. Saya duk tengok banyak ceramah depa ni. Nah, dia kata duk ajak orang kenal Tuhan dengan sifat 20. Nah, sifat 20 ni bukan nak kenal Tuhan, menyesatkan orang. Saya cuba belajar dulu sifat 20 sampai wahdaniyat, tak boleh nak pi, tak boleh nak faham. Sampai hari ni tak boleh nak faham. Kamu tasik, kamu pasik. Kita jawab kata kalau tak boleh nak faham. Nah, macam mana hampa boleh jadi ustaz No? Tak tahu kata tak berapa nak cerdik mana. Hak tu pun tak boleh nak faham. Orang awam boleh faham, hampa tak boleh nak faham. Hak orang dia panggil ustaz, profesor apa tak boleh nak faham. Orang awam hak duk mengaji ke masjid boleh faham. Hampa tak boleh faham, heran. Bila dia gagal faham, dia kata tak betul. Nah, dia waktu buat keputusan, bila dia tak faham, benda tu tak betul. Atas alasan apa? Nabi tak biasa ajak lagu tu. Nabi dia sandar situ supaya apa? Supaya kita rasa serba salah. Sifat 20 Nabi ajar ke? Ada zaman Nabi? Tak ada. Kita jawab 3 serangkai tauhid 3 ada zaman Nabi. Kalau nak jawab Haji noh, boleh jawab tak? Boleh Sebab apa? Biasa depa akan berhujah lagu tu. Nah,
Dia kata tak ada zaman Nabi pun, ada zaman salaf. Kita tanya, siapa yang kata tauhid tu 3? Tauhid 3 tu main pada Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah bukan salaf. Hampa kena ngaji sejarah sikit. Salah tu 300 tahun. Nah, ambil pada Nabi tak ada tu 300 tahun tu salah. Kalau pada kurun yang ke-7 takkan nak panggil salah lagi kot. Ibn Taymiyah kurun ke-7 dah. Tahun 600 berapa lah. Kena hati-hati dengan perangkap. Perangkap siapa? Perangkap Wahabi. Contoh kita ada buat tahlil, kita ada buat talqin, kita ada buat tu, buat ni macam-macam kan. Kita ada buat macam-macam. Buat maulid lah apa semua. Dia kata semua tu bid'ah, dalalah, sesat belaka tu. Sesat belaka tu, ahli neraka belaka. Habis. Dia kata kalau tahlil tu elok jino. Kalau tahlil tu baik, nah, in kana khairan la sabakuna ilaih. Dia kata kalaulah kita duk buat tu baik, comel, tentu telah mendahului oleh Nabi sendiri, tentu telah mendahului perbuatan tersebut oleh para sahabat. Pasal apa Nabi tak buat tahlil pada Siti Khadijah kalau tahlil tu bagus? Nabi buat tak? Tak buat. Bagus tak benda tu? Taklah Nabi tak buat. Tengok dia buat perangkap. Kita pun jadi sebuah salah. Betul juga no. Kalau benda baik depa tu tak tinggal, depa akan buat ke mana-mana pun. Depa akan contohi kalau benda tu baik. Depa buat tak? Depa tak buat. Apa tu kita nak kata benda tu baik? Masuk perangkap dia. Pandai tak? Tu perangkap. Nah, in kana khaira la sabakuna ilaih. Kalau benar kita buat tu baik, nasaya mendahului mereka itu akan dia. Kalau maulid tu baik, sahabat awal lagi buat, tak tunggu kita. Dan Nabi tak buat, apa nak pergi buat macam mana? Kalau kira lagu tu semaya jemaah tarawih Nabi tak buat, Saidina Umar buat, katalah bid'ah sama. Berani nak buh Saidina Umar dalam neraka? Berani? Kullu muhdatsatu bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua benda hak reka-reka tu semaya jemaah Nabi tak buat, Saidina Umar reka buat. Macam itu Saidina Umar reka buat, berarti muhdatsat. Bila muhdatsat bid'ah, bila bid'ah dhalalah. Sebagaimana kata kamu mengikut hadis tu, wa kullu dhalalatin finnar, tiap-tiap yang sesat itu dalam neraka. Itu kita tak nafi siapa pun sesat dalam neraka. Tak tunggu sesat dengan bid'ah, sesat dengan benda lain pun neraka juga. Tak itu? Siapa berani kata Saidina Umar masuk neraka? Lagi buat Nabi hak Nabi tak buat. Kalaulah baik apa Saidina Umar buat, tentu Nabi buat awal lagi. Kalaulah baik apa Saidina Umar buat, tentu khalifah pertama buat awal lagi, Saidina Abu Bakar. Kana khairan sabakuna. Pasal apa mari pada Saidina Umar baru buat? Kalau mau buat kaedah tu tak boleh nak pakai. Bukan kaedah mari daripada kaedah mereka sendiri untuk orang rasa sebuah salah. Tak payah takutlah tuan-tuan. Mengajilah sebagaimana kita duk mengaji. Betul dah. Sebab apa? Kita mengikut cara ulama-ulama. Dan ulama bukan sedikit ulama yang berpegang di lagu ni, tetapi satu dunia.
90% lebih ulama bersama dengan Asy'ariyah Maturidiyah. Hak lebih lagi 10% tu campur. Ada Syiah, ada Wahabi, ada Murji'ah, ada Khawarij, Bahaiyah, ada macam-macam lah. Depa bercakap kononnya depa besar. Kononnya orang yang ikut depa ni ramai. Yang jadi besar tu oleh kerana Mekah tu duduk kat depa. Tu nampak besar. Kerajaan Saudi pun kan tak buat pun. Kerajaan Saudi tak buat pun. Kerajaan Saudi tu Wahabi kata dia. Kalau Wahabi tak betul, takkan Tuhan nak suruh perintah dua tanah suci kot, Mekah Madinah. Kalau Wahabi tak betul, takkan dia nak bagi, Tuhan nak bagi kuasa kat mereka untuk jaga dua kota suci. Kita kata buat ukuran lagu tu je dah. Kalau Israel tak betul, takkan Tuhan nak bagi mereka kuasa Baitul Maqdis. Siapa yang kuasa Baitul Maqdis? Tidak Israel. Makna Israel betul ya. Mereka nak pergi ikut mana? Mereka pergi ikut tu kita sekat. Mereka pergi ikut ni kita sekat. Cuma bila dia pergi cakap dengan orang kampung tak tahu. Bila tak tahu, Bismillah. Jadi timbul rasa sebuah salah kita. Dah itu. Sudah Nabi tak buat, sudah kan. Tu dia. Tengok, kalaulah mengumpul Quran itu baik, Nabi buat zaman dia lagi. Kalau ikut kaedah dia lah. Pasal apa zaman Sayyidina Uthman baru berlaku dah? Itu zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar pergi pujuk Sayyidina Abu Bakar untuk kumpulkan Al-Quran. Sayyidina Abu Bakar kata tak boleh, Rasulullah tak buat. Maka Sayyidina Umar bagi alasan, kalau kita tak buat lagu ni, Quran ni akan hilang. Sebab orang yang masuk perang daripada kalangan penghafal Al-Quran ni banyak gugur di medan. Kalau kita tak buat lagu ni, habis. Apa jawapan pertama Sayyidina Abu Bakar? Dia kata, kalau musuh aku halih Bukit Uhud letak tang lain, lebih aku sanggup daripada nak ubah apa yang dibawa oleh Rasulullah. Mula-mula bila Sayyidina Umar pujuk, baru dia nampak, betul. Tapi tak kumpul pun pada zaman dia. Baru duk kira-kira kumpul zaman Sayyidina Umar, kemudian dicetak, ditulis secara naskah pada zaman Sayyidina Uthman. Sebab tu dia panggil Resam Utsmani. Bid'ah tak? Bid'ah. Nabi tak buat bid'ah, tapi kita buat bid'ah hasanah. Dia kata tak, bid'ah mesti dolalah. Tak ada hasanah-hasanah. Lepas tu duduk tak duduk, orang luar pakat duk masuk Islam. Orang luar banyak masuk Islam. Setelah pembukaan demi pembukaan, negeri demi negeri dibuka oleh Islam, orang mesti nak tumpu pada Quran, nak baca macam mana supaya huruf ni. Sebab apa? Masa tu belum ada titik dan belum ada baris. Lalu timbul pula ulama yang meletakkan titik bagi setiap huruf. Alif jangan buat titik, ba tu kita buat titik bawah satu, ta kita buat titik atas dua. Ada zaman Rasulullah? Tak ada. Sesat habis buat tu. Kalau baik bubuh titik tu, nasib Nabi buat dulu lagi, tidak gitu. Hampa yang kata lagu tu. Kalau benda tu baik, mestilah Nabi akan buat dulu, mestilah sahabat-sahabat buat dulu. Tapi dah lepas dah zaman sahabat, baru diletakkan titik, baru diletakkan baris.
Macam juga ilmu yang kita duk mengaji hari ni, macam-macam ilmu ada. Ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu tu, ilmu ni. Kalau baiklah ilmu mustalah hadis tu, nasihat Nabi buat awal lagi. Tu kita pakai kaedah depa. Nabi ada mengajak mustalah hadis. Nabi ada kata hadza hadis sahih. Dia kecek-kecek hadza sahih, hadza dhaif. Ada? Tak ada. Semua benda baru belaka. Maka kita katakan itu adalah perkembangan dan ia adalah bid'ah hasanah. Dia nak napi ke mana? Kita ambil balik senjata dia tadi. Wa in kana khairan la sabaquna ilai. Kalau baik benda tu nasihat depa buat dulu. Pasal apa Nabi tak buat ilmu mustalah hadis? Pasal apa Nabi tidak membukukan ini tauhid, menghadkan ini tauhid, ini fiqh, ini tasawuf, ini nahwu, ini surah. Pasal apa Nabi tak buat? Kalau comel, Nabi buat dulu. Kita ambil dia punya senjata, tikam dia balik. Baru boleh jadi pendekar Ustaz no? Ustaz, orang kata pendekar yang handal ni, siapa pendekar yang handal? Kalau setakat kita ambil senjata kita bunuh musuh, tu tak hebat. Betul, ulama-ulama kita ambil sikap mana? Tengok dia buat main apa, guna balik dia ambil tu, makan dia balik. Pendekar yang hebat yang mana? Pendekar yang mampu merampas senjata lawan dan membunuh lawan dengan senjata lawan. Tak guna senjata dia pun, dia ambil senjata yang ada di tangan lawan untuk bunuh lawan. Hebat. Kalau kita ambil senjata kita bunuh ke orang, itu biasa. Orang tengah duk berlawan dengan kita, kita ambil senjata tangan dah, tikam dia balik. Nampak? Dua tiga hari ni saya dah dengar Rora duk cakap lebih kurang lah. Dia apa kata pendapat Imam Syafi'i tak berapa tepat. Kerana menghukumkan apa dia, tak boleh makan sembelihan Yahudi Nasrani, tak berapa tepat. Syafi'i kata tak boleh, walaupun mazhab lain kata boleh, Syafi'i kata tak boleh. Nampak? Dia buat tubik pula masalah baru, paha bukan aurat. Saya kata senang ya. Kita nak tahu dia pegang lagu tu sungguh tak? Suruh dia pakai luar pendek, jalan kok pekan kangak tu. Kalau tanya pasal apa Ustaz pakai pendek, bukan aurat, jawab je lah. Tak payah buat banyak kali, buat sekali sudah lah. Tapi biar orang tengok, lepas apa jawab. Menunjukkan bahawa itu bukan aurat, dan kita ada dalil daripada hadis yang kuat sanad dia, kita berpegang. Amboi, maka pendapat Syafi'i tertolak. Siapa yang tolak? Hang nak tolak pendapat Syafi'i? Berat. Berat. Bukan nak tunjuk kata kita pandai, tapi kita adalah mengaji. Amboi, hang kata lagu tu berarti hang nak seorang puji kata hang pandai lah tu. No, bukan kata kita pandai, bukan kata kita alim. Hang nak suruh orang kata tu dah. Kalau tidak, takkanlah hang nak pergi kata kat Imam Syafi'i seolah-olah Imam Syafi'i itu lemah dalam ilmu hadis. Sedangkan Imam Bukhari Muslim adalah bermazhab Syafi'i. Walah ada apa ni, kira king of hadis, king, bukan biasa.
Pasal apa depa boleh mazhab Syafi'i? Orang kampung dah kena tipu kat depa. Baik. Bila orang kata apa-apa, hampa duk larang tu larang ni. Mana ada, kami tak larang. Kalau tak larang takkan nak tulis tak tempat imam tu. Setiap imam yang jadi imam di negeri Perlis dilarang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Abang kata tak larang. Tak ikut dah tu, pecat. Bila orang kata pasal apa ni, ada kami tak larang apa. Tak larang orang buat kunut apa, tak larang. Cuba buat tengok tu Imam Perlis. Cuba buat tengok. Tak hari ni kena panggil, esok kena panggil. Itu. Baik. Habis, maka segala kam ini, mana iaitu kam muttasil dan kam munfasil pada zat, dan kam muttasil dan kam munfasil pada sifat, dan kam munfasil pada af'al. Dia buat 5 kan. Lepas tu dia tambah sekali lagi, demikian lagi kam muttasil pada af'al. Tu kata ada kam muttasil tu jika ditaswirkan, digambarkan dengan bahawa ia Allah Ta'ala berbuat sesuatu, ada orang yang bersekutu akan dia padanya, pada perbuatan Tuhan. Seperti yang saya buat dah tu dah, no? Ada perbuatan lain pi kongsi dengan perbuatan Tuhan tu. Kalau kita gambar lagu tu tak apalah, bolehlah bukan mutasil. Nampak tak? Tu ditaswirkan dengan bahawa ia Allah berbuat sesuatu, kemudian ada orang yang bersekutu akan dia padanya, pada perbuatan Tuhan tu boleh panggil kam muttasil pada af'al. Sekaliannya itu dinafikan dengan wahdaniyat. Semua kam tadi, 6 kam tu dinafikan dengan wahdaniyat. So desa tak ada kam tu. Tak ada berbilang-bilang tu. Habis itu, maka wajib kita i'tikad bahawa Allah Ta'ala itu so pada zat, so pada sifat, dan so pada af'al. Wallahu a'lam. Dekat tu. Modal Wahabi di Indra Kayangan lagu tu Ustaz, boleh mengelirukan, mendatangkan was-was iman orang awam yang tak mengaji tauhid. Ada kitab yang depa Ustaz pernah baca sekadar nak tahu apa dia ni. Kitab Syarah Al-Aqidatul Wasatiyah. Kitab ini ada sebut Allah di atas aras. Janganlah kita depa. Kita depa memang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa hasin akhlaqana bil hilmi wa sahil lana abwaaba fadli wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.